Assalamualaikum. Hari ini saya tak nak kongsi balighu ani walau ayah, tapi saya nak luah perasaan di mana saya terkesan dengan satu mesej daripada seorang wanita. Beliau mengatakan sampai sekarang beliau masih rasa bersalah walaupun telah beberapa tahun bercerai dengan suami. Kenapa rasa bersalah? Kerana perceraian itu atas permintaannya. Disebabkan beliau tidak tahan sering didera oleh suami. Dia selalu mendengar ceramah, kelas agama mengatakan bahawa perempuan kalau minta cerai haram mencium bau syurga. Perempuan sepatutnya bersabar dengan kerenah suami. Contohilah Asyah, isteri kepada Firaun, di mana Firaun merupakan seorang suami yang sangat besar kepala, sangat degil. Tentu tak sama dengan suami kita. Allahu a'lam. Jadi saya terkesan dengan luahan rasa itu. Sebab kalau kita fikir, nak contoh Asyah sebenarnya dari segi apa? Asyah, isteri kepada Firaun. Sebenarnya Firaun tidak mendera Asyah sebagai isteri. Walaupun Firaun itu garang, ganas, degil, besar kepala, tetapi Firaun mendengar pandangan isteri. Tahu kan cerita ketika Nabi Musa ditemui hanyut di sungai Nil itu? Firaun dah buat keputusan nak bunuh. Kerana polisinya, mana-mana anak Bani Israel, anak lelaki yang lahir, akan dibunuh. Kerana dia percaya anak ini akan menggoncang takhtanya. Tetapi Asyah memujuknya, menasihatinya supaya jangan membunuh dan ambil bayi ini sebagai anak angkat. Sedekir-dekir Firaun itu, dia dengar pandangan Asyah. Kalau dia selalu dera Asyah sebagai isteri, mana boleh dia dengar nasihat itu? Itu menunjukkan dia tidak mendera Asyah sebagai isteri. Tapi bilakah dia mendera Asyah? Iaitu ketika Asyah telah beriman kepada dakwah Nabi Musa AS. Maknanya Asyah telah meninggalkan agama anutan Firaun. Jadi dia mendera Asyah tu sehingga akhirnya Asyah syahid di tangan Firaun. Bukan kerana Asyah isterinya, tapi kerana akidah Asyah bercanggah dengan akidahnya. Jadi, kalau kita nak contohi Asyah, kita contohi dia dari segi kepribadiannya yang unggul itu. Iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun suami sendiri tidak beriman. Kerana dia tenang, yakin, percaya dengan akidah yang benar. Jadi, sebagai manusia, akidahnya tidak wajar ikut orang lain walaupun suami sendiri. Jadi kalau dia mempunyai keyakinan kepada akidah tertentu, maka dia beriman dengan segala senang hati dan sedia menerima apa saja rintangan. Sehingga akhirnya Asyah syahid, dibunuh oleh Firaun. Jadi kalau nak ikut Asyah, ikut dari segi itu. Dari segi kebijaksanaannya, dari segi ketegasannya berpegang kepada prinsip, dari segi keberaniannya menyatakan kebenaran, dan dari segi keilmuannya dan keprihatinnya kepada masyarakat. Bayangkan ketika Firaun buat keputusan nak bunuh bayi yang ditemui di Sungai Nil itu, tak tahu anak siapa, tapi pastinya dia tahulah anak Bani Israel. Asyah berani menegakkan kebenaran, mempertahankan seorang bayi yang lemah itu. Dan akhirnya Firaun dengar cakap dia.
Firaun tak dera Asiah kerana telah memberi pandangan yang berbeza. Jadi maknanya permusuhan Firaun terhadap Asiah adalah kerana akidah, kerana iman. Jadi kalau kita nak nasihati kaum wanita mencontohi Asiah, contohi dari segi kepribadiannya yang berilmu, yang tegas, yang berani, yang zuhud, yang tidak cintakan dunia. Bayangkan dia sebagai seorang permaisuri, hidup dalam segala kemewahan, permaisuri kepada maharaja yang hebat. Tapi dia tak pandang itu apabila hatinya telah tenang dengan iman. Malah sebaliknya, beliau sanggup berdepan dengan ancaman, ugutan dan sehingga akhirnya syahid. Di situlah kita kena ikut Asiah. Bukan ikut dari segi menyerah kalah, suami nak dera-dera, ya, suami nak hina-hina sampai jiwa tertekan. Jadi bayangkan, saya sungguh terkesan dengan puan ini. Dah beberapa tahun bercerai pun dia rasa bersalah kerana meminta cerai. Tolonglah. Islam bukan menggalakkan perceraian. Tapi Islam tidak memaksa seorang isteri berendam air mata, didera oleh suami, sabar sebagaimana sabarnya Asiah. Bukan itu yang Islam ajar. Ada satu kisah di zaman Nabi SAW. Isteri kepada Thabit bin Qais radhiyallahu anhuma, dua-dua sahabat, ya, kita doakan radhiyallahu anhuma. Isteri kepada Thabit ini berjumpa Nabi SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak nak mengadu tentang akhlak dan agama Thabit. Tetapi aku tak suka. Aku takut kufur selepas Islam." Maknanya dia tak cintakan Thabit. Dia tak ceritalah apa sebabnya, tapi hatinya tak cenderung kepada Thabit. Jadi dia takut kalau dia terus bersama dengan Thabit, dia tidak akan dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai isteri, taat pada suami, hormatkan suami. Jadi dia kata dia takut kufur selepas Islam. Dia tak komplain tentang agama dan akhlak Thabit. Sebab Thabit tak derah dia. Thabit bukan cuai solat dan sebagainya. Cuma hatinya tidak cenderung. Lalu Rasulullah tak nasihat dia supaya sabar. Rasulullah tanya, "Kamu nak pulangkan kebun dia?" Maknanya dikahwin rumah sekahwin kebun lah tu agaknya. Dia kata, "Ya." Rasulullah panggil Thabit dan Rasulullah suruh Thabit ambil balik kebunnya dan ceraikan isteri dengan satu talak. Jadi kita tengok bagaimana Rasulullah SAW melayan wanita dengan begitu rahmah. Dia tak ada, "Apalah kamu ni dapat suami ada baik macam tu pun tak boleh sabar nak bercerai." Tidak ada. Rasulullah mendengar aduan dan keluhan itu dan memberi jalan penyelesaiannya yang ada dalam Islam. Jadi tidak berdosa kalau minta cerai dengan sebab. Yang berdosa tak cium bau syurga itu kalau tak ada sebab, saja-saja nak main-main minta cerai. Itu yang tak patut. Malah suami pun kalau saja-saja nak cerai isteri tanpa sebab, berdosa juga. Bukan isteri saja yang berdosa kalau nak bercerai tanpa sebab tu. Jadi sekali lagi saya nak nyatakan, saya bukan nak galakkan perceraian, tapi kita kena melihat isu itu dari perspektifnya yang betul. Janganlah kita asyik nak letakkan beban kepada wanita saja, sabar. Sedangkan pihak suami pula bebas melakukan apa sahaja terhadap isteri. Dera perasaan, dera emosi, dera fikiran, dera fizikal. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Baiklah kita menghayati prinsip perkahwinan yang Allah letakkan atas landasan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan kedua-dua pihak, suami dan isteri, mestilah sama-sama memainkan peranan untuk menghidupkan suasana sakinah, mawaddah dan rahmah ini
Bukan isteri saja yang kena terus bersabar berendam air mata, dan tidak ada kepada siapa yang hendak dicurahkan perasaannya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, bukan saya nak galakkan isteri tak puas hati je minta cerai, tak puas hati je minta cerai, tetapi kita mestilah berdiri di atas landasan yang betul. Apa yang Islam halalkan, jangan kita haramkan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.